أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tidaklah kami ketahui akan sesuatu melainkan apa yang Engkau maklumkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya jebetek ya, sahabat saya jebetek. Beberapa nama yang memang ada di dalam page ni. Ada yang nak masuk boleh masuk. Tak masuk pun tak apa. Tapi kita dah maklum awal mengenai apa yang kita hendak bicarakan dalam sembang minum kopi pada pagi ini, ya sahabat. Ya, ramai ni. Saya saja tag ni. Masuk tak masuk tak apalah. Saya saja tag lah. Kebetulan nak menunggu 8.15 ni lambat lagi. Kita onkan awal sedikit hari ini. Ada sahabat-sahabat, ada kaum-kaum keluarga yang nak masuk, boleh masuk. Lagipun ya sahabatnya, saya mohon doa kepada untuk bapa saudara saya yang keadaan sakit, mungkin sudah dalam hampir dengan sakarat dah. Doa saya doakan dan juga sahabat-sahabat dan juga keluarga kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan dipermudahkan urusannya, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapa saudara saya ini adalah seorang yang hidupnya sangat miskin. Tetapi dalam kemiskinannya beliau berjaya mendidik anak-anak. Dan ada anaknya yang telah menjadi seorang tahfiz Al-Quran. Ada seorang yang sudah bekerja kerjaan, yang lain bekerja sendiri, meneruskan kehidupan yang sukar. Tetapi insya-Allah mereka berjaya menguruskan kehidupan walaupun dalam suasana COVID-19. Itu bapa saudara saya. Saya semasa balik kampung hari itu sempat menjenguk, 2 kalilah sempat menjenguk beliau. Seorang bapa saudara yang rapatlah dengan saya. Bila balik kita sembang bab apa pun. Okey, saya add satu lagi PP, kelab-kelab persatuan ni. Okey, selesai add. Okey, kita boleh move on. Okey ya. So sama-sama kita panjatkan doa, sedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan bapa saudara ini yang kehidupannya simple ya sahabat. Bapa saudara saya ini kehidupannya simple. Hari-hari makan hanya dengan mungkin seekor ikan apa kita panggil ikan
ikan singgam ke, ikan masak yang biasa sahaja dengan nasi sahaja, dan mungkin 1-2 ulam. Begitulah hari-hari sepanjang hidup dia, berpuluhan tahun menyara kehidupan dan keluarga. Saya sangat prihatin kepada bapa saudara saya ini, seperti juga mak saudara dan bapa saudara saya yang lain, yang kebanyakannya hidup memang hidup mencari nafkah sendiri, hasil jaga anak-anak orang. Ada yang jaga anak-anak orang, ada yang bekerja sendiri, tanam sayur, pergi jual ke pasar Siti Khadijah. Ada yang 3 kali sahaja dalam sebulan. Sedangkan kita esok hari Jumaatnya, ramai juga daripada keluarga saya, adik saya pun termasuk dulu meninggal pada malam Jumaat. Ramai daripada keluarga ini yang begitulah keadaannya. Saya mendoakan semoga beliau dipanjangkan sehingga menyentuh pada malam ini, malam Jumaat. Mudah-mudahan Allah memberi laluan yang baik. Itulah, alhamdulillah saya dapat pulang selama hampir seminggu hadapan, minggu lepas, dan dapat berjumpa keluarga yang dalam keadaan sakit dan juga dalam keuzuran, walaupun balik untuk lihat mertua yang aksiden, tetapi dapat lihat juga, jumpa juga bapa saudara yang dekat-dekat, yang kita semua seperti orang lain juga, kita sama dalam keluarga ni ada orang-orang yang kita kasihi, yang kita selalu doakan supaya di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini sembang minum kopi ya. Saya tu tak apa, kita tunggu. Saya lihat malam ini insya-Allah esok ke sudah kembali merah wifi, saya onkan data. Nanti mungkin ada tersekat, saya akan tambah data nanti insya-Allah. Penting saya bicara pagi ini untuk satu persoalan yang dikeluarkan, ditanya oleh seseorang di dalam grup rakan homeopati. Tidak semua soalan yang mampu saya jawab ataupun kendalikan. Datuk Dr. Suria Khatun mungkin lebih baik untuk menjawab apa-apa pertanyaan di situ. Tetapi ada masanya yang kita boleh raikan, yang mungkin kita ada pengetahuan sedikit, kita boleh promo sedikit. Dan hari ini kebetulan kita nak promo kursus Introduction to Homeopathy 2. Okey, ini bukan kursus yang seperti kita kendalikan siri 1, 2, 3 itu. Tidak sama ya. Ini adalah kesinambungan. Maknanya ada bahan-bahan yang tidak sempat kita sampaikan dalam kursus intro yang pertama. Ini kita akan sampai, kita raikan dalam kursus intro yang kedua. Ada bahagian falsafah yang belum kita lengkap berkaitan dengan mungkin penyakit kronik, penyakit akut, pengkelasan penyakit, sedikit mengenai bagaimana kita nak mengambil kes, kita lihat persoalan-persoalan yang ditanya. Dan ada kaitan dengan soalan yang kita jadikan tajuk bicara sembang pagi ini. Orang selalu bertanya begitulah, ada tak remedi untuk batuk, ataupun untuk yang kes ini dia kata remedi untuk sakit pinggang. Ada tak? Jadi ini persoalan. Ini ada dalam kursus intro 2. Nanti kita akan bawa untuk bicara mengenai remedi-remedi untuk kita lihat dari segi simptom-simptomnya yang kita boleh hubung kait dengan masalah pesakit-pesakit tertentu. Okey, so itu ada. So join lah. Dan dalam intro 2 ni kita utamakan 2 buku yang utama. Tentulah buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati ni tentulah boleh kita rujuk. Ada beberapa istilah lah, kalau tak banyak pun buku ini pun masih kita rujuk. Tetapi kita nak raikan 2 buku yang utama. Satu buku ialah Perubatan Homeopati yang warna kuning, yang sedang kita apa ni, kita rancang untuk penerbitan yang seterusnya. Dan juga yang utamanya juga buku
Veteria Medica Therapeutic Q. Dua buku ini adalah yang kita raikan dalam kuliah Google Meet dengan peserta PPHM nanti. Kita lihat bagaimana kita boleh guna buku tersebut untuk kita memahami remedi-remedi yang hendak kita bicarakan. Okey. Menjawab. Okey, di samping promo yang tu terbuka. Promo ni terbuka. Siapa yang baru ke nak masuk pun tak apa. Ia masih bersifat baru. Tetapi kalau ada intro yang pertama, itu lagi cantik lah. Sebab kita sudah ada asas. Tapi mungkinlah saya akan review sedikitlah asas. Tak tahulah sejauh mana, tak banyak. Tetapi kita ada fokus dalam intro yang kedua ni. Kita ada fokus yang lain. Dan tentulah kita ingin menambah pengetahuan mengenai remedi. Selain 18 remedi yang kita bicarakan dalam intro yang pertama, intro yang kedua ni kita akan tambah lagi beberapa belas remedi yang ada. Untuk kita luas pengetahuan secara ringkas mengenai remedi-remedi tertentu. Dan hari ini kita promo sekali lagi bahawa misi kita, impact kita, tak kaya tak apa, tak handsome tak apa. Janji kita beri impact. Khususnya impact untuk tahun 2022, sempena sambutan Jubli. Sama ada jadi kita buat program pelancarannya di hotel yang berkenaan ataupun tidak. Soal kedua, itu mungkinlah suasana COVID mungkin tidak mengizinkan. Tidak mengapa, sambutan itu tetap kita sambut juga. Itulah kaedah kita memberi impact kepada masyarakat, terutama yang cinta dengan homeopati. So, sahabat, sembang-sembang berkaitan dengan saya sakit belakang. Mula-mula sakit belakang ni. Saya pun tidak sempat lihat lah. Banyak orang bicara mengenai sakit belakang ni. Yang kita sebut sebagai backache ataupun selalu je juga boleh melibatkan masalah slip disc lah dan macam-macam lah. Berurusan dengan masalah sakit belakang ni. So, sakit belakang ni, setahu saya lah, seseorang dalam kehidupan dia akan kena rasa sakit belakang. Sejenis sakit belakang yang teruk. Bukan yang simple-simple yang masa kecil pun kita kena. Tapi ada orang pada masa-masa tertentu dalam tahap kehidupan dia akan mengalami satu keadaan sakit belakang yang menyebabkan dia mungkin tidak boleh nak move. Itu sakit belakang yang kebanyakan orang akan mengalami. Mungkin dalam umur 30-an, 40-an, biasanya seperti saya sudah 2 atau 3 kali alami sakit belakang yang sangat teruk. Ingat semasa saya berpindah ke Besut, tahun lebih kurang tahun 98, 99 saya kena, nak hantar anak pun tak boleh. Saya seorang saja daripada ahli keluarga yang boleh bawa kereta. Isteri saya tak ada lesen memandu. So, saya lah mengurus hantar anak walaupun saya dalam keadaan sakit belakang. Bawa begini sahabat. Bawa kereta begini. Bawa begini, tak boleh nak tunduk, nak baring. Kalau bergerak sakit. Ada simptom remedi homeopati yang bergerak apa pun dia sakit. Tapi saya cuba pun tidak ngam dengan saya remedi Bryonia tu. Tidak ngam dengan saya sakit belakang yang sangat teruk. Memang tak. Naik kereta, naik atas bonggol, bumping. Naik atas bonggol tu, perut jatuh. Oh, sakit. Sakit yang amat sangat. Tapi saya tak pergi ke hospital. Sakit belakang saya itu, saya telah mencuba beberapa remedi. Antaranya remedi yang kita belajar seperti Anika, Simfighter, semua itu. Alhamdulillah, termasuk juga remedi Biokemi. Tak sampai 2 minggu sembuh. Okey. Dan saya kena sekali lagi apabila saya berpindah ke Terendak. Kemudian saya ingat datang ke Banting kena sekali lagi. Tapi ini tak lama. Saya ingat dah masa seminggu, tak sampai seminggu sudah terkawal lah. Sebab kita sudah ada pengalaman remedi apa yang sesuai diambil. Tak sama sahabat ya, tak sama. Remedi sakit pinggang, sebab itu bila orang bertanya, ada tak homeopati ini remedi untuk sakit pinggang? Kita boleh jawab. Kita boleh jawab seperti sakit-sakit lain lah.
kalau kita guna remedi homeopati yang berupa kombinasi, ada. Itu maknanya tidak mengikuti saluran falsafah perubatan homeopati. Kita guna remedi, combination remedy dia panggil, yang disediakan khusus untuk penyakit tertentu. Nasib baik kena, nasib baik tak kena. Nasib baik sembuh, nasib baik tak sembuh. Dan biasanya pengalaman saya bila kita guna combination remedy, perjalanan kesembuhannya perlahan. Kalaupun ia tepat, perlahan. Kadang-kadang dia tidak menjadi. Kita ada banyak remedi seperti itu yang dikeluarkan oleh kilang. Ada juga pengamal yang bancu-bancu remedi kemudian buat untuk, sebab apa? Sebab dia tidak mampu merawat penyakit tersebut. Itulah punca sebenarnya. Sebab di dalam homeopati ni kita menggalakkan mengikut saranan Dr. Hahnemann, study case, study simptom-simptom pesakit dan temukan dia dengan remedi. Mana-mana remedi yang paling bersesuaian dengan sakit tersebut. Simptom-simptom, semua simptom tu. Jadi bila tidak dapat tu, dan ataupun bila beri tidak berkesan, itulah yang menyebabkan sebahagian daripada pengamal cuba merujuk kepada sampel-sampel daripada penyakit-penyakit yang pernah dia rawat, ataupun sampel produk-produk kilang yang ada 2-3 remedi yang dia bancu. Dia buat begitulah. Puncanya sebab kita kurang mahir dalam memilih remedi yang tepat untuk satu-satu penyakit. Dan di dalam homeopati, bila kita tidak memilih dengan tepat, mungkin dia tidak sembuh. Tetapi dalam homeopati ada juga supporting remedy. So bila kita preskripsi untuk satu penyakit, mungkin sakit pinggang ni, kita ada satu remedi yang kita agak sesuai dengan dia. Setelah kita bertanya mengenai simptom-simptom yang bersesuaian dengan remedi, kita bagi juga supporting remedy, mungkin daripada remedi flower remedy ke, ataupun biochemic remedy ke, ataupun specific remedy. Specific remedy ini adalah remedy yang telah siap dibuat. Memang combination remedy yang diiktiraf di India. Kursus dengan Dr. Tiu Lian Eng, dia ada mengajar bagaimana nak mengguna remedy spesifik. Dalam kebanyakan kes juga saya dapati spesifik remedies ini, sebab dia dibuat berasaskan pengalaman. Dia lebih berkesan berbanding dengan gabungan remedi lain. Sebab orang yang mula, antara orang yang mula-mula mendapati bergunanya juga remedi yang diberi 2-3 kali itu dalam satu dos diambil, adalah pengasas kepada spesifik remedi. Nama dia kalau tak silap saya, lama dah saya baca buku tersebut, M. Solaris. So M. Solaris ada satu kaedah, dia membuat remedi jadi nama spesifik remedi. Tapi saya tak fikir dia buat seperti orang kita buatlah, bancuh dengan menggunakan dilution tanpa mengetahui apakah simptom-simptom proving bahan tersebut. Okey, so kembali kita sembang. Ada sesiapakah yang pernah mengalami sakit belakang? Saya cerita saya pernah, sahabat pernah. Dan saya berkesannya saya berguna single remedy, tapi ada supporting remedy dan dia sangat berkesan. InsyaAllah sakit pinggang. Dan ada juga keluarga, ahli keluarga yang minta saya untuk masalah rawat yang sama, saya dapati ada kesan yang baik jugalah. So ada jawabnya untuk mereka yang bertanya ni, dalam homeopati memang ada. Tetapi kena jumpa pengamal homeopati tersebut untuk mendapat simptom yang bersesuaian. Kenapa kita kata kena jumpa? Sebab kita kena lihat dari segi apa simptom sakit belakang ni. Selain dari sakit belakang dia, apakah punca yang menyebabkan dia sakit belakang? Ini kena tahu. Sebab kalau tak kena dengan punca, boleh jadi tidak sembuh. Selain itu, mungkin ada karakter sakit belakang tu, dia datang mungkin pada waktu tertentu. Atau sakit belakang tu bila dia nak bergerak, sakit belakang. Masa rehat, tak ada. So, kita kena interview pesakit tu.
kena interview pesakit tu, kita akan dapat remedi yang lebih baik. Okey. So siapa yang bertanya dalam rangka homeopati tu, mungkin inilah pandangan yang saya boleh beritahu. Mungkin boleh sampaikan dalam grup tersebut simptom-simptom yang ada kaitan dengannya. Belum ambil simptom mental lagi, belum ambil yang lain lagi. Cuba beritahu karakter dan punca bila mula berlakunya sakit pinggang. Mana tahu selepas ambil vaksin, tiba-tiba datang sakit pinggang. Boleh jadi tak? Boleh jadi ya. Sahabat, boleh jadi. Kenapa tidak? Kita pernah 10 tahun dulu mengalami sakit pinggang. Selepas ambil dos booster, tiba-tiba datang sakit pinggang semula. Kerana seperti kata Dr. Clark, influenza ini ada potensi untuk membongkar balik penyakit-penyakit dan masalah yang kita pernah alami dahulu. Okey, saya sudah jumpa banyak kes, banyak sahabat yang menceritakan mereka yang ingin mendapatkan ubat, bila kita tanya, dia kata ini sakit yang dah lama dulu, tiba-tiba ada balik bekas. Ada yang sakit gatal, ada yang sakit bisul dan sebagainya, timbul balik selepas vaksinasi. Ini tidak boleh dinafikan. Memang ada. So ini pun kena ada. Kita kena tahu bab ini sebelum kita beri remedi yang paling bersesuaian. Okey. Saya ada program selepas ini tapi ada kesempatan lagi sedikit untuk kita bicarakan. Okey, sekarang saya nak bawa. Ini adalah buku yang kita akan gunakan dalam kursus Introduction to Homeopathy 2. Siapa yang nak masuk, saya yakin bila keluar iklan ini, mungkin bayarannya sekitar 300 lah. Tidak lebih lah. Siapa yang nak masuk, baguslah. Yang pernah diperkenalkan kepada homeopati, bolehlah continue masuk. Tiada masalah. Antara buku yang kita nak lihat ialah buku Materia Medica Therapeutic Q. Okey. Assalamualaikum Puan Nurliza, sahabat-sahabat yang baru masuk. Salam untuk semua. Mungkin ada yang belum lihat lagi makluman yang kita hantar. Saya sudah minum sebab tu tak ada kopi depan saya ni, baru habis minum. Hari ni minum sarapan saya dengan biskut roti. Tahu biskut roti Bukan roti yang jadi biskut. Yang macam mana dikeraskan dan ada gula dengan margarin sikit di situ dan saya cecah. Ini yang rasa debu-debu tu terasa seperti nak batuk sikit. So alhamdulillah, bagus juga. Itu mungkin makanan sarapan orang-orang dululah. Itu time kita tak ada bermacam biskut pelbagai perasa seperti hari ini. Tapi insya-Allah semoga dengan pemakanan yang sedikit itu yang memberi kita tenaga untuk berurusan pada hari ini. So, cuba kita lihat buku ini dalam isu sakit pinggang. Di mana nak lihat? Supaya Wan Kasmani pun dah masuk. Okay, antara sahabat kita yang telah membuat bayaran untuk event di Movenpick. Mungkin sebab third dose sebab sekarang masalah third dose, saya pun tak ambil third dose. So risiko untuk kita buat di Movenpick itu adalah mungkin tak jadi. Besar kemungkinan tak jadi. So nanti sahabat boleh guna duit itu untuk masuk kursus intro 2, boleh guna juga untuk membeli kita punya e-book, boleh guna juga untuk beli buku. Mana-mana yang bersesuaian, yang berkenan, boleh juga. Nak kembalikan wang pun kita boleh kembalikan, beri nombor akaun, insya-Allah. Tidak ada masalah. Tapi hari ini kita sembang mengenai sakit pinggang. So anda ada buku ini, bila sahabat kita ada membeli buku Materia Medica Therapeutic Q, dia boleh lihat di dua tempat. Dia tidak ada secara direct sakit pinggang. Tapi ada dua tempat yang kita boleh lihat. Kita lihat kepada bahagian indeks terapeutik belakang. Sahabatnya, buku perubatan homeopati, saya sedang menyusun indeks di bahagian belakang. Indeks remedi. Tapi tidak sama. Ini indeks terapeutik. Okay, so kita lihat pada penyakit dia. Oleh kerana dia tidak ada direct kepada sakit pinggang, kita boleh lihat kepada
sakit. Okey, so kita ambil perkataan sakit dalam buku ini. Perkataan sakit ini yang kita raikan dalam kursus terbaru. Kita akan belajar juga menerusi mengenal remedi menerusi simptom-simptom terapeutik. Okey, itu idea kita untuk intro yang kedua. So kita lihat di dalam buku ini ada perkataan sakit. Muka surat 141, siapa yang ada boleh lihat muka surat 141. Di bawah perkataan sakit ada acid cup, Aesculus, arnica, arsenicum bromatum, auromet, belladonna, Babris wool, calcarea arsenicum, Cantheris, Calophyllum semispica dan seterusnya. Sangat banyak remedi berkaitan dengan sakit. Sebab banyak sakit. Mungkin sakit kepala, mungkin sakit pinggang, mungkin sakit dada, mungkin sakit di kaki, mungkin sakit dari segi lokasi ke, dari segi masa ke. Banyak. So, banyak remedi yang tersenarai di bawah menu terapeutik penyakit yang disebut sebagai sakit. Sakit ini simptom. Simptom. So, saya nak maklum juga, buku ini saya boleh sebut bahawa 1% atau 2% dia tercicir. Ada tercicir benda dalam buku ini yang tidak dapat dielakkan. Pada masa itu, kita pun tidak sedar benda itu tercicir. Kita dah cek tapi tercicir. So, salah satu benda yang tercicir di dalam bahawa sakit ni. Tapi kita lihat dulu, apakah di dalam sakit ini. Saya buka. Saya buka apa ni. Sakit ini dalam saya punya e-book ini lihat indeks terapeutik, kita lihat pada sakit. Dalam buku pun boleh lihat dalam buku pun boleh lihat saya punya e-book ada SSS sebab dia ikut alfabetnya. Sakit, okey, arsenicum, acid carb, Aesculus. Okey, itu yang diberitahu acid cup. Dalam e-book dia ada acid cup atau carbolic acid. Macam tu je ditulis, kemudian Aesculus, kemudian arnica. So, kita ambil contoh yang kedua, Aesculus. Okey. Aesculus ni kita boleh pergi pada muka surat apakah simptom sakit pada Aesculus. Okay, kita lihat. Okey. Simptom sakit pada Aesculus hypocastanum, remedi Aesculus, muka surat 11. Muka surat 11, ada sahabat lihat buku ni? Dia akan catat di situ, muka surat 11, dalam kurungan ada pinggang, dia kata sakit pinggang kerana buasir. Aesculus 6. Okey. Kalau ada dalam buku ni, dalam saya punya e-book pun memang ada. Memang ada So, itulah simptom kita nak tahu. Kenapa sakit pinggang? Ada tak remedi untuk sakit pinggang? Okey, adalah. Memang. Tapi banyak remedinya. So, salah satunya Aesculus hypocastanum. So, dia ada pada sakit. Pada sakit. Okey. Dalam muka surat 11 ni ada dua tempat. Satu pada carian sakit, dan satu lagi pada carian pinggang. Dan dua-dua ni ada dalam muka surat 11 ni. Dia sebut sini untuk sakit. Dia kata sakit pinggang akibat buasir guna Aesculus 6. Untuk masalah pinggang juga disebut sakit pinggang kerana buasir. Lain bezanya akibat dengan kerana sahaja, tapi simptomnya sama. Inilah kaedah yang kita nak belajar dalam intro yang kedua. Ini kita kena tahu. Ini maknanya simptom penting bagi Aesculus. Okey, satu lagi kita lihat balik pada indeks terapeutik ni. Indeks terapeutik ni pada pinggang. Tadi pada sakit, sekarang kita lihat pada pinggang. Pada pinggang ada acid force, ada aconite, ada Aesculus.
Ada juga Aeschylus. Jadi kalau kita lihat pada Aeschylus, seperti tadi juga, dia akan pergi pada muka surat 11, sakit pinggang kerana buasi. Itu bagi pinggang. Gunalah Aeschylus 6. Okey, dah diberitahu dengan potensi sekali Aeschylus 6. InsyaAllah berkesan. Kenapa saya kata berkesan? Sebab saya pernah alami. Memang berkesan dengan saya. Sebab apa? Saya ada masalah buasi sama seseorang yang ada masalah buasi. Sakit pinggang. Aeschylus. Sangat cantik. Okey. Itu tip. Okey, sekarang saya nak cerita. Okey. Apa yang tak ada? Yang ada mistik sikit dalam sini. Terpaksa cover dengan e-book. Terpaksa. So, dalam simptom sakit tadi, simptom indeks terapeutik sakit tadi, yang pertama dia sebut acid cup, kemudian Aeschylus, baru arnica. Arnica memang ada. Acid cup. Cuba cari dalam buku ini, acid cup tidak ada. Ini antara remedi yang tertinggal dalam buku ini. Okey? Acid cup ini ada remedi yang tertinggal dalam buku ini. So, saya tidak ada kesempatan untuk buat buku lain untuk tambah disebabkan ada kesilapan 1-2 sahaja. Siapa nak yang lengkap memang dia kena ambil. Kena ambil e-book lah sebab kita tak boleh nak repair dah buku. So, sekarang saya cuba bawa sahabat semua kepada, saya nak ambil gambar ke bahagian belakang. Kamera, bahagian belakang kamera, dan kita lihat kalau nampak ke bagi tahu nampak, tak nampak bagi tahu tak nampak. Okey, saya cuba flip Saya cuba flip nak tunjuk e-book yang ada dengan saya ni. Okey. Okey, kalau tak nampak bagi tahu tak nampak, kalau nampak sama-sama pun okey juga. Okey, ia asalnya berada di sini. Ya, okey. Ini buku, dalam buku e-book 2022. Ini tak sempurnanya. Ada juga masalah dia 1%, 2% dalam buku ni. Sebab ada masalah dengan kompilasi. Tapi bahagian penting yang kita nak tu insyaAllah boleh settle. Harganya kita tak ubah lah. Okey, ini contoh e-book e-pengamal 2022. Kalau tak jelas tolong info. So, saya klik sini bawah Materia Medica TU ni. Okey, bawah Medica TU ni ada Materia Medica dan ada indeks. Saya klik indeks terapeutik dan keluar. Ini keluar. Saya harap boleh dapat So, saya bawa dia punya ni pada sakit tadi. Okey, pada simptom terapeutik sakit. Ada tak sakit? Ada Okey, saya bawa sini. Sakit. Bawah rosok anggota tu ada sakit. Bawah sakit ni ada beberapa remedi. Okey, ini saya punya cursor. Cursor nampak tak yang warna-warna ni? Okey, yang warna-warna ni yang jadi kuning ni, ini ada tempat yang kita nak klik. Tadi kita klik pada, kita lihat pada Aeschylus tadi. Aeschylus tadi ada kembali pada remedi Aeschylus. Pada remedi Aeschylus ni ada, dia kata apa tu? Sakit pinggang kerana buasi, Aeschylus 6. Sakit penuh di dubur. Ni sakit pinggang akibat buasir, Aeschylus 6 juga sakit. So, dua bahagian pinggang dan sakit ini ada menunjukkan satu simptom yang hampir sama duanya. So, pada kita boleh lihat pada pinggang ataupun sakit akan keluar. Dapat tak? Saya dapat lah. Sebab seperti saya kata, kita tidak boleh menunggu event. Sebab event ni, musim COVID ni nampaknya kita tidak boleh buat. So, saya online di sini. Mungkin kita boleh dapat idea. So, kita kembali kepada masalah sakit tadi. Kita tinggal Aeschylus. Kita nak lihat pada acid carbolic yang tidak ada di dalam buku Materia Medica Therapeutic. Bukan sebab apa? Sebab tertinggal secara tidak sengaja. So, dalam buku ini, kita lihat pada acid carbolic ada. Dia akan beri, bila kita klik, dia akan pergi pada acid carbolic ataupun carbolic acid ni. Kita lihat pada sakit tadi. Ada tak sakit tadi? Ni tempat sakit. Ini sakit. Dia kata kanser perut. So, acid cup ini. Acid cup tadi. Ada masalah kanser perut. Maknanya sakit. Bukan untuk sakit pinggang. Tapi untuk sakit kanser perut.
Sebab tadi kita bicara pasal sakit, bukan pasal sakit pinggang. Sebab kita kata sakit pinggang boleh dilihat pada dua tempat. Pada dua tempat. Satu pada pinggang, satu pada sakit. Askilus tadi dia pergi direct pada masalah sakit pinggang. Tapi carbolik acid dia sebenarnya rujuk kepada sakit kanser di perut. Boleh guna carbolik acid. Okey, boleh faham ya? So kita boleh klik sini balik indeks terapeutik atau boleh back saja. Kita klik sini balik, dia akan pergi pada indeks terapeutik. Kita lihat satu lagi pada kategori pinggang. Ini saya nak tunjuk bahagian yang kita miss di dalam buku Materia Medica Therapeutic Tube. Kita lihat kepada masalah pinggang. Masalah pinggang, apa yang ada pada masalah pinggang. Okey, pinggang ni seperti yang kita sebut tadi, aconite ada, askilus ada, arnica ada, arsenicum album ada. Okey, kalau kita nak guna arnica, apakah simptom sakit pinggang pada arnica? Okey, kita klik arnica, okey, akan keluar di sini. Kita lihat pada senarai ni yang ada dalam kurungan dia perkataan sakit. Okey, pada sakit ini dikata sakit pinggang kerana bekerja kuat, guna arnica. Sakit pinggang kerana tercabut sendi. Okey, siapa yang ada buku tersebut boleh lihat. Okey, saya cuba jelaskan situ. Apa ada masalah sakit situ? Okey, ada situ sakit. Okey. Okey, ni saya tunjuk kat sini. Jelas atau tidak? Wallahu alam saya harap jelas lah sahabat ya. Okey, so kita pergi balik sini. Ada satu lagi yang bahagian asid ni yang tertinggal dalam buku tersebut. Saya nak maklumkan pinggang. Pinggang ni kita pergi yang pertama ni, Yang pertama ni, pinggang, bawah pinggang ni, acid force. Okay, dalam e-book ini, sahabat klik acid force. Acid force, okey, kita akan pergi pada sini. Masalah pinggang. Mana pinggang dia? Kita lihat P, ini pinggang. Pinggang ni. Pinggang, sini Okey, jelas ini pinggang. Apa dia kata? Bila nak guna sakit pinggang selepas seks. Sahabat ya. Siapa yang sakit pinggang selepas melakukan hubungan seks? Mungkin bukan semalam, mungkin beberapa hari yang lepas, mungkin minggu lepas. Remedi dia acid force 18. Ada tak potensi 18 di pasaran? Kalau ada boleh guna, kalau tak ada gunalah yang 12 ke 30 pun tidak apa. Sebab ini adalah saranan. So, ini ada dalam remedi yang kita panggil phosphorus acid. Okey. So, senarai remedi ini dalam Materia Medica Therapeutic ni, ini semua senarai remedi saya tunjukkan ni. Senarai remedi warnanya tak cantik lah di sini. Kita buat warna ni background saja. Itu yang jadi kelang kabut ni. Okey. So, itu contoh. So, ini kalau kita kembali kepada main menu, dia akan keluarlah main menu. So, itu contoh ya. Itu contoh. Okey, sahabat. Terang tak? Tak ada bagi tahu respon tu. Mungkin tak terang lah aku. Nak buat macam mana tak terang. Tapi, itulah saya kata. Kalau ada event yang kita rancang itu, kita buat di Movenpick, kita boleh tunjuk satu persatu cantik. Tapi tak apa sahabat ni. Dalam Introduction to Homeopathy 2 nanti kita akan raikan remedi-remedi ini dengan berpandukan buku Materia Medica Therapeutic. InsyaAllah 98-99% remedi terapeutik ada dalam ini. Cuma ada sedikit sahaja yang seperti yang saya tunjuk tadi, bahagian asid tadi. Tak ada. Dia tertinggal. Okay, ada 1-2, mungkin 2-3 remedi yang tertinggal. Tidak dapat dielakkan. Sebab ada setengah tu remedi hanya ada satu simptom saja. Mungkin yang tu kita tidak perasan masa kita buat buku ini. Tapi banyak simptom yang ada di sini ada pada banyak remedi situ. Okay, yang tak ada kita rujuklah mana-mana Materia Medica. Tidak ada masalah pun. Cuma tidak ada dalam buku ini. Itu berkaitan dengan asid saja yang tak ada. Satu acid force tadi, yang satu acid carbolik. Itu kita lihat pada Materia Medica.
Yang lain tu kebanyakannya ada. Yang tadi pasal Anika ada, pasal Aeschylus ada, pasal berkaitan dengan remedi remedi apa-apalah, remedi arsenicum ke belladonna ke, semua tu ada dalam ni. InsyaAllah tidak ada masalah. Hanya satu saja kehilangan yang tidak sengaja dalam buku tersebut dan yang tercantik untuk kita rujuk. Khususnya ada pengamal kita yang beli buku e-book. Ini dah lama dah. Ya ada dah 5-6 tahun dah. Anda beli dulu siri-siri yang lama lah. Sebelum lengkap dulu mungkin ada 10 rujukan. 11 rujukan. Sekarang dah ada 21, 22 rujukan. 2022 kita ada 22 rujukan. Di dalam e-pengamal 2022. E-pengamal yang baru. Okey, saya dah stop pengamal hari tu. Kita tak stop jual, tunggu Movenpick. Sekarang tak jadi Movenpick. Bukan bermakna kita akan jual terus. Tunggu next month lah. Mungkin dalam raya 2022 ni siap. Sebab saya dalam proses membeli compiler yang baru untuk kita compile. Sebab mungkin compiler yang lama ni ada sedikit masalah. Boleh nak dapat, tidak ada masalah. Tapi risiko 1% tu ada jugalah. Seperti dalam buku ni lah. Tapi setakat ini tak ada berkaitan dengan indeks terapeutik atau Metera Medica Review ni. Tidak ada masalah dalam e-book itu untuk kita merujuk. Mungkin di bahagian lain yang bermasalah, mungkin bahagian tidak penting pun. Okay. So itu So menjawab persoalan yang kita bawa pada hari ini itu dalam homeopati ni ada tak remedi untuk penyakit sakit pinggang? Jawabnya adalah. Tapi sakit pinggang ini kalau dia penyakit pun perlukan simptom-simptom yang lebih detail. Kalau dia adalah simptom pun, simptom dia tidak cukup dengan sakit pinggang saja. Kena ada. Kalau tidak kita cari backache saja, itu adalah sakit pinggang. Dah dapat remedi. Tak, kita kena tahu. Tadi kita sebut tadi, adakah kerana kita kerja kuat lalu kita sakit pinggang? Adakah kerana kita melakukan kuat sangat hubungan seks sehingga kita sakit pinggang? Adakah ia berlaku kerana kita ada hubungan dan sakit-sakit lain? Kita ada kencing manis ke? Kita ada buasir ke? Kita ada masalah gout ke dan kita sakit pinggang? Remedi dia tidak sama. Jadi kita kena jumpa pengamal homeopati, ceritakan apa masalah kita. Apakah mungkin sekarang popular perkataan comorbidity lah. Comorbidity kan sibuk dengan vaksin COVID-19 ni. So dalam rawatan homeopati pun comorbidity tu. Apa penyakit lain yang bersama dengan sakit pinggang yang kita alami ni. Kita cek. Kita ada dua. Oh, kita ada buasir. Kita ada sakit pinggang. Lepas tu kita ada sakit gout umpamanya. Kita cantum semua tu apakah remedi yang paling tepat untuk beberapa simptom yang kita alami, atau ada penyakit-penyakit lain yang walaupun kita kata tidak berhubungan, yang boleh kita rujuk untuk mendapatkan remedi yang tepat. Okey sahabat, pagi ini saya harap apa yang kita sampaikan pagi ini sangat membantu untuk kita mengetahui masalah apabila orang mengadu sakit-sakit tertentu. Kita insya-Allah boleh cari remedi. Dapatkan sumber rujukan yang sesuai. Banyak petunjuk yang kita boleh dapat dalam buku-buku terapeutik. Banyak juga yang kita boleh dapat daripada buku-buku Materia Medica. Banyak juga yang kita boleh dapat daripada internet. Tapi yang nak yang pantas sedikit tetapi tidak lengkap semuanya. Pertama dalam buku Materia Medica Terapeutik. Yang kedua, pengamal homeopati. Ya. Okey. Ini komputer saya lah. Saja tunjuk je lah apa yang saya rujuk tu, itulah. So insyaAllah itu untuk kita beritahu kelebihan bila kita ada. Satu lagi yang diberitahu oleh sahabat yang pernah mengguna e-book ini sudah lebih, saya ingat dah lebih 5 tahun dah. Dia info saya, terima kasihlah ada e-book ni. Sebab apa? Nampak canggih lah sikit katanya. Bila pesakit ada datang depan, kita tak tahu masalahnya. Kita ambil, kita dapat data sedikit, kita nak cari kat mana tu. Dia kata bolehlah kita klik kat komputer tu.
dia pun tak nampak. Dia pun lihatlah kecanggihan kita. Kita tidak amal elektronik ya. Kita tidak amal rawatan elektronik. Ini bukan elektronik homeopati. Ini adalah homeopati tulen. Cuma kita nak cari seperti kita tengok buku. Tapi kali ini kita tengok kepada skrin komputer. Sebab buku yang material medical therapeutic ni ada di komputer. Cuma dia tidak ada kat internet. Dia ada dalam e-book. So kita klik pada e-book. Kita klik pada indeks terapeutik, kita klik pada simptom penyakit yang kita nak lihat itu. Dia akan keluar beberapa remedi saranan. Kita klik remedi untuk lihat apakah simptom yang bertepatan dengan saranan remedi untuk masalah tersebut. So itu, so itulah yang kita nak maklumkan. So inilah kita katakan kelebihan bahan elektronik ini, kelebihan bahan komputer. Cuma kita tidak mampu nak buat dalam bentuk handphone. Tak boleh nak lihat kat handphone. Boleh lihat kat desktop. Tapi di klinik takkan kita nak lihat handphone. Kita lihatlah kat desktop. So dalam ni banyak benda dalam ni ya. Kalau kita nak cerita banyak, kita kalau ada masa kita boleh sembang. Ada sahabat yang datang jumpa dan saya tunjukkan kat skrin komputer mana-mana. Tak ada masalah. Bolehlah. Cuma sekarang musim COVID-19. Mungkin sahabat tak boleh datang. Gambaran ringkas yang kita beri, itulah. Okay? Mudah-mudahan penerbitan e-pengamal 2022 kali ini memberi impak dalam amalan rawatan homeopati untuk orang-orang berbahasa Melayu di Malaysia. Itu saja daripada saya. Dan joinlah. Siapa yang nak join kelas untuk kita raikan 2 buku. Perubatan homeopati. Buku material medical therapeutic dan organa perubatan homeopati. Introduction to Homeopathy 2. Kita lihat. Dia kelas simple saja. Tidak susah nak faham. Yang pentingnya kita ada buku di hadapan. Kita boleh sama-sama rujuk. Kita boleh memahami material medikal itu berasaskan simptom-simptom yang jelas dari segi terapeutik. Siapa yang pernah mengamalkannya? Dr. Tiu Lian Eng. Itu guru saya yang pertama dahulu sebelum saya belajar dengan British Institute. So sama-samalah kita belajar. Siapa yang nak belajar, sama-samalah rujuk buku. Siapa yang ada buku, mudah-mudahan ia membantu kita dalam merawat diri saudara, sanak saudara, pelanggan kita dan sahabat handai. Itu saja daripada saya pagi ini. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.